Baiklah, anda sedang menonton dan mendengar The Fat Bidin Film Club. Dan saya dijangkakan adalah Zan Azli. Dan saya Aizil Azli. Dan hari ini kami akan membincangkan dan mengupas suatu isu yang agak hangat diperbincangkan dalam media, iaitu isu segregasi bahasa di Festival Filem Malaysia. Baiklah. Okey, nampaknya episod ni saya akan kurang bercakap sikit. Tapi kami berbangsa Melayu. Maknanya kami perlu mempertahankan martabat bahasa Malaysia. Tapi soalannya sebenarnya, Kenapa anda gelak? Soalannya bila awak kata yang kita ni berbangsa Melayu, apa itu Melayu sebenarnya? Apa itu Melayu? Kalau kita dasarkan soalan itu kepada Constitution apa? Konstitusi. Kita jangan persoalkan isu ini. Perlembagaan Persekutuan. Okey. Baiklah. Kami di sini sekarang ingin mengupaskan isu segregasi, kategori pencalonan dan anugerah dalam Festival Filem Malaysia tahun 2016 ini. Anda pasti sudah mendengar isu bahawa di Festival Filem Malaysia atau FFM FAFAMIM 2016 ini, bahawa beberapa kategori kini disegregasikan di antara filem-filem yang berbahasa lain. Dia ada bahasa Malaysia dan yang bukan bahasa Malaysia. Filem-filem yang bukan bahasa Malaysia. Ya. So Tapi maknanya apa kategorinya? Pengarah terbaik. Pengarah terbaik bermakna kategori pengarah terbaik ini ada dua. Satu adalah untuk yang filem-filem yang dalam bahasa Malaysia dan filem yang bukan bahasa Malaysia. Lakon layar terbaik. Lakon layar terbaik. Dan yang paling penting sekali, filem terbaik. Filem terbaik. Pengarah terbaik dah sebut dah? Dah. Oh, bagus juga anda ini. Oh, so isu ini menjadi hangat. Ramai orang yang keluar untuk memprotes atau membantah, bukan protes, membantah isu ini. Pengarah filem dan juga pelakon tersohor Aflin Shauki telah menyuarakan pendapatnya secara vokal dan kuat dan lantar di sosial media, di laman web Buku Muka. Dan beliau telah menyatakan bahawa beliau akan memboikot atau menangkap budak lelaki Festival Filem Malaysia ini. Dan kita ada juga Datuk Yusof Haslam yang telah menyatakan bahawa ini perlu ada kerana kita perlu menjaga martabat bahasa Malaysia. Datuk Yusof Haslam, dia ni sebenarnya juga sebahagian dalam PFM. Apakah itu PFM? Persatuan Filem Saya tidak Malaysia? pasti. Oh ya ke? Okey. Yang antara penganjur FFM ini, FAFAMIM ini. Bukan penganjur lah, tapi macam antara yang parti-parti yang atau pihak-pihak yang terlibat dalam FAFAMIM. Tapi ramai juga yang mengkritik Datuk Yusof Haslam sebab banyak filem yang dihasilkan dan diterbitkan oleh syarikat penerbitannya, Scope Production. Sebenarnya tidaklah menaikkan martabat bahasa Malaysia. Contohnya filem ini. Lengjai sudah menerima. Dalam perut belum lahir M16, gua sudah mimpi tau. Pukul 3 pagi lagi mau kacau orang kah? Sejuk-sejuk ini macam baik lu balik peluk bini bikin anak mah. Lu nak mampus ke? Aku
Aku cakap dengan lu, wey. Okay. Baiklah. Baik. Ya. Apa dia? Apa yang Teruskan. Saya sangat teruja dengan bahasa pasar yang digunakan dalam filem itu. Sebenarnya, pada pandangan saya, isu ini sebenarnya sangat resis. Dan saya rasa ramai orang telah meluahkan perasaan mereka menyatakan bahawa apabila kita segregasikan anugerah-anugerah ini, kita sebenarnya tidak memupuk semangat bersatu atau pelbagai bangsa yang kita ada, pelbagai budaya di Malaysia ini, kita tidak memupukkan semangat itu kerana kita menunjukkan bahawa ada perbezaan antara mereka-mereka yang bahasa ibunanya adalah bahasa Malaysia dan bahasa-bahasa lain yang digunakan di Malaysia ini. Ya, kita tahu bahawa bahasa Malaysia sebenarnya adalah bahasa kebangsaan. Tetapi kalau kita tengok Malaysia ini berbilang kaum. Kita ada kaum Cina, kita ada kaum India, kaum macam-macam lagi. Saya tak nak menggunakan terma dan lain-lain. Right? Kita ada banyak negara, kita menggunakan banyak bahasa. Kami dalam keluarga kami sendiri, kami pelbagai bahasa kami berbicara. Kami berbicara dalam bahasa Malaysia, kami berbicara dalam bahasa Inggeris, dan juga kami berbahasa seperti dalam movie Cina. Kia Gangster lah. Teng Chai sudah mari mas. Teng Chai sudah mari mas. Lu mampus kah? Ya, so lu dalam perut gua dalam otak sudah mimpi. Ya kan. Dah tak ingat lah. Anda tidak ingat je? Anda sudah lupa. So begitulah. So dan juga salah satu isu adalah bahawa apabila kita buat begini, saya juga ada tulis sebuah artikel. Satu artikel yang membincangkan perkara ini. Saya menyatakan bahawa kalau kita ada segregasi ini menunjukkan bahawa filem-filem yang kebanyakannya diterbitkan dalam bahasa Malaysia tidak boleh bersaing atau tidak boleh bertanding dengan filem-filem yang bukan bahasa Malaysia. Dan kalau kita lihat banyak filem-filem yang bukan dalam bahasa Malaysia sebenarnya kualitinya agak tinggi, jalan ceritanya agak tahapnya lebih tinggi daripada filem-filem bahasa Malaysia kebanyakannya secara umum, ya. Dan filem-filem seperti Jagat, filem-filem seperti Ola Bola, ya, yang sebenarnya telah diterima di dunia antarabangsa, kan? Dan kalau kita lihat kebanyakan filem-filem bahasa Malaysia seperti yang kita pernah bincangkan dalam siri Forbidden Film Club ini, seperti Zack Kap Chai, yang kami rasa filem yang sangat teruk, mungkin tidak setanding dengan filem-filem yang bukan dalam bahasa Malaysia. So mereka tidak akan dapat bertanding dan mungkin tidak akan menang kalau diberi kategori yang sama, kalau dicalonkan dalam kategori yang sama. Oleh kerana itu mereka perlu pisahkan. Tapi benda tu, alasan tu masih bukan yang digunakan oleh mana-mana. Mereka tidak akan cakap begitu. Sebab kalau mereka bercakap itu, maknanya mengaku bahawa filem-filem dalam bahasa Malaysia sebenarnya teruk. Tapi filem bahasa Malaysia tahun lepas yang menang, iaitu Lelaki Harapan Dunia. Adakah itu filem yang anda sedang Ya, itu satu filem bahasa Malaysia yang saya rasa agak kualiti bagus, yang sangat tinggi. Ya, betul. Tapi kalau betul. Ya, betul. Tetapi tak kisahlah, itu adalah salah satu daripada banyak filem. Tapi tahun lepas dia asingkan ikut macam kategori macam ni ke? Tidak ada segregasi mengikut bahasa. Tetapi mungkin tahun lepas tidak banyak filem-filem yang bukan dalam bahasa Malaysia. Kan? Kebetulan kalau kita lihat tahun ini banyak filem-filem yang dihasilkan yang bukan bahasa Malaysia. So mereka tengok ini sebagai satu mungkin ancaman kepada kedudukan mereka. Kan? Dia seperti kalau kita tidak membuka percalonan itu, dan bahasa-bahasa filem-filem bahasa Malaysia ini yang tidak standing ini tidak dapat mengadakan satu bangku tanda, kan? Mereka tidak dapat nak menaikkan kualiti mereka sebab mereka akan tetap bersaing dengan kualiti itu saja. Faham? Setuju? Setuju. Ya.
tahu tak ni pengalaman ni bagi penonton sekarang. Tahu apa rasa dia orang tak? Apabila mereka lihat dan mendengar kita berbicara begini. Ni okey, situasi ni macam pergi wayang kan, ada translation subtitle kan, Penterjemahan penterjemahan sari kata. okey, tapi dia bukan baca tau, ni macam dia tengah dengar penterjemahan tersebut. Saya ingin So menyatakan ni macam layers lah. Lapis lah. lapisan. Kek lapis Sarawak. Ah. Okey. Kita telah menyentuh isu Sarawak sekarang. Di Sarawak mereka menggunakan dialek bahasa Malaysia yang bahasa Melayu atau bahasa Malaysia yang berlainan daripada kami di Semenanjung. Mereka cakap kami. Itu sangat racist. Bukan racist. Saya cuma Sekali lagi dalam saya tidak endorsekan mengendorsekan apa yang mengendosasi mengendosasi kerasiman Zan. sifat perkauman Zan. Dan kalau lihat di Sabah pula, mereka bagaimana mereka berbicara di sana? Boleh bakal kau, aku tumbuk muka kau. Mereka berdialek juga berlainan. Dialek di Kelantan juga berlainan. Kalau cuba kau boleh. Okey, filem seperti filem Malaysia yang pertama dicalonkan ditayangkan dan dijemput ke filem Festival Cannes di Perancis, iaitu Kaki Bakar oleh Yue. Filem itu boleh dikatakan filem Malaysia, tetapi bahasa dalam filem itu sebenarnya adalah bahasa Jawa. Dan kalau kita lihat filem 2 tahun lepas, kalau tidak silap saya, ada satu filem yang dikatakan menjadi filem pencalonan Malaysia untuk Academy Awards atau Oscars di Amerika Syarikat, adalah filem bunuhan yang bahasanya adalah dialek Kelantan. Adakah filem-filem ini sebenarnya mempertahankan bahasa Malaysia yang secara rasminya bahasa Malaysia atau tidak? So kalau kita nak lihat begitu, bahasa Cantonese, bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan sebagainya yang dibicarakan di Malaysia sepatutnya juga dialek-dialek yang digunakan di negara ini. Dan sepatutnya filem-filem ini kalau dibuat dalam bahasa-bahasa tersebut, sepatutnya layak sebagai sebagai filem, dikategorikan sebagai filem Malaysia. Ya. Okey, sebab Teruskan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saleh Said Keruak. Ya, Saleh Said Keruak telah buat Yang sebenarnya daripada Sabah ya, boleh bakal kau, aku tumbuk muka kau. Aku naik belonnya datang ke Semenanjung. Saya sekarang ni tengah regret menyesal tak study BM dengan lebih mendalam atau lebih elok. mendalam lah. Sebenarnya saya juga lama untuk memberi pandangan yang lebih mendalam dalam isu ini. Okay, so Menteri Saleh Said Keruak telah berkata yang untuk FFM ni kita ubah Fafamim ni kita akan tukar semua kategori dia sekarang. Hari ini. Semalam. Kalau anda sedang lihat semalam lah. Kalau anda lihat sekarang hari ini atau bila-bila, ya, begitulah. Telah menyatakan bahawa tidak ada lagi segregasi. Ya, tapi akan ada kategori baru. So maksudnya filem terbaik akan dibukakan kepada Semua. Tidak akan ada segregasi. Tetapi akan ada kategori baru yang dipanggil filem terbaik dalam bahasa kebangsaan. Ya, menggunakan bahasa kebangsaan. So saya tak faham sebab dia sebenarnya sama aja. Bukan. Ni memberi lagi satu kategori untuk filem yang bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia untuk bertanding. So walaupun filem itu teruk dan dia kalah
dalam kategori filem terbaik itu, dia masih berpeluang untuk menang dalam kategori ini. Nah, Adakah begitu? betul juga. Ya, yalah. Maksudnya So ada sebenarnya lebih kategori untuk ditandingi filem-filem bahasa Malaysia. So okay, bagi saya kalau dijadikan begitu, sebenarnya memang dah jadi begitu pun, kan? Maknanya okey, sekarang kita akan lihat filem-filem bahasa Malaysia bertanding dengan filem-filem yang bukan bahasa Malaysia, dan jika filem-filem yang bukan bahasa Malaysia yang lebih elok kualitinya, mereka boleh menang dan menunjukkan filem-filem bahasa Malaysia ni mungkin tidak menang lah, kalah. Tetapi tetap ada satu kategori untuk filem yang kalah ini, katakanlah kalau dia kalah, untuk tetap mendapatkan satu anugerah juga. So bagi saya, baiklah jikalau begitu. Cuk. Bila nak cakap BM dalam cara yang formal ni, rasa pelik lah. So kamu cakap lah bahasa kau bahasa pasar. Sebab cara kau cakap pun saya rasa pelik lah. Cara saya cakap pelik. Bukankah cara saya cakap sebenarnya bahasa formal yang seperti biasa? Pelik lah. Pelik. Sebab mungkin anda tidak pernah mendengar saya berbicara dalam bahasa Malaysia. Tak. Bukan. Tu bukan sebab ni. Yes. Mungkin sebab anda sendiri tidak faham bahasa Malaysia. Mungkin lah. Okay. So bagi saya dia seperti tidak ada objektif lah. Sebab yang alasan yang diberi disebabkan dasar seni Malaysia. Dasar seni negara. Sepatutnya antara benda yang disebutkan kena mempertahankan martabat bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan. Tapi kalau ada alasan tu untuk tahun ni, kenapa tak ada kategori macam ni tahun lepas dan tahun sebelumnya dan sebelumnya. So yalah, banyak persoalan baru. Makin lama isu ni teruskan. Saya cuma ingin membantu anda. So saya telah mengambil kamus bahasa Malaysia. Makin lama isu ni berterusan, makin banyaklah persoalan yang akan timbul. Sebenarnya ini cuma menunjukkan kegagalan negara ini dalam memupuk suatu masyarakat majmuk lah bagi saya. Ini menunjukkan isu ini sebenarnya cuma memaparkan, memberi perhatian kepada isu-isu yang di bawah atau di sebalik tabir di Malaysia ini. Isu-isu perkauman, isu-isu segregasi, polarasi antar kaum, dan politik berdasarkan bangsa di Malaysia ini. Ini adalah apa yang kalau nak dikatakan adalah inilah masanya tahi telah menghentam kipas. Setuju? Antaranya lah. Ini adalah efeknya lah. Betul. Okay lah. Saya rasa dah tak ada orang tengah menonton lah. Dan mendengar. Sebab lepas 2 minit pun dah rasa bosan kot dengan kita orang cakap. So baiklah. Jadi kalau nak boykot lah FFM. Tak nak boykot, jangan boykot lah. Tapi episod ni dah hampir sepenuhnya dalam bahasa Malaysia. Janganlah nanti tak bagi kita masuk dalam festival ke. Kita nanti nak masuk FFM tahun depan. Kalau dah buka bagi podcast, boleh lah kita podcast dan vlog. Janganlah lupa. Ya, betul. Kami di sini di Fat Bidin Film Club nominatkan kami lah. calonkan kami. Baiklah. Tetapi
Tetapi Nominasi Nominasi itu masih digunakan sebagai perkataan Melayu. Bahasa Malaysia. pencalonan. Perkataan Cuba anda tengok Dewan Perkataan favourite saya. Kamus. Ya. ialah advertensi. Advertensi. Hmm. Itu adalah daripada perkataan Inggeris yang mana satu ni? Advertisement. Saya tak pernah dengar. Okay. Saya ingat iklan. Ni masa dulu kita tengok berita lah kat TV3 kot. Advertensi Bila dia keluar advertensi Petronas kat tepi tu dia tulis advertensi. Advertensi. Sebab dia buat macam dia tengah baca berita kan. Tapi dia perlu menunjukkan bahawa sebenarnya bukan berita Sebenarnya lah. dia buat macam tengah baca berita tapi sebenarnya tengah baca pasal Petronas. So dia akan tulis advertensi. Dia seperti inilah. Cancer diterjemahkan sebagai kanker. Tapi itu bahasa Indonesia lah. Itu logik kan. Tak tahulah. Pelik. Okey, boleh. Okey, baiklah. Kami tidak akan Isu memartabatkan bahasa kebangsaan ni satu isu yang sangat kompleks. Kompleks. Mungkin Eja dengan K. Jadi Sofistikasi. mungkin satu hari nanti kita akan sembang lebih sikit lah dengan lebih mendalam isu ni. Sebab sebenarnya saya ada banyak pendapat pasal benda ni. Tapi tak boleh nak menyatakan dalam bahasa Boleh. Tapi rasa pelik kalau depan kamera. Ini pelik sangat ni. Ini pelik sangat. Ini sangat pelik. Kau mampus selalu kau. Baiklah, kami tidak akan seksa anda semua lebih. Kalau anda suka menonton vlog ini atau mendengar podcast ini, sila kongsikan dengan rakan-rakan dan kaum kerabat dan keluarga anda. Dan jika anda tidak suka, kongsikan juga. Anda boleh mendapatkan segala bahan-bahan kami di social media, di Twitter, di Facebook, di Instagram sebagainya. Handle-nya adalah @fatbidin, ataupun anda boleh pergi ke laman web fatbidin.com untuk mendapatkan segala-galanya. Saya adalah Zan Azli, dikatakan. Dan saya Aizil Azli. Anda sedang menonton dan mendengar Kelab Filem Fat Bidin. Kelab Filem Fat Bidin. Salam sejahtera.